أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini live awam untuk bicara remedi. Sudah 2 minggu kita tidak bertemu. Memang sebab sekarang masih lagi hampir sampai kepada peringkat pertengahan kuliah pengenalan kepada ilmu perubatan homeopati. Dan malam ini adalah malam yang untuk kuliah yang kelima. InsyaAllah kuliah yang kelima. Okey, saya add sahabat yang dalam kuliah lah. Ada beberapa orang boleh add beberapa sahabat. Mana-mana yang ada lah. Mana-mana yang sempat tak keluar. Setengah ni tak keluar. Saya heran juga. Latifah pun tak keluar. Ada asbab. Ada asbab. Siapa lagi tak ingat. Okay, tak ingat. Sahabat tak ingat ya. Baru dah jadi student, baru jadi student tapi tak ingat. Siapa nama seorang tu? Oh, Arif. Okey, saya cuba add. Sahabat Arif ni dia rajin sikit. Dia rajin masuk dan mendengar. Jadi saya add, mudah-mudahan dia sempat. Walaupun beliau masih baru dalam homeopati, tapi semangatnya tinggi mengikuti apa yang dikuliahkan. So, orang seperti ini sangat diperlukan untuk supporting ilmu perubatan homeopati, walaupun kemunculan ilmu ini dihimpit oleh perubatan arus perdana. Selepas COVID-19 ini lagilah dihimpit. So, kita sudah bicara dalam kuliah alignment Materia Medica Dr. William Bory dengan saya tidak silap ada 4 remedi yang berasaskan arsenikum yang mana kita dapati setengahnya hampir menyerupai yang kita belajar daripada rawatan remedi yang paling asas, iaitu Arsenicum album. Kita telah lihat kepada Arsenicum bromatum, kita telah lihat Arsenicum iodatum, kita telah lihat kepada Arsenicum hydrogenisatum. Okey, 4 ni. So, hari ini yang kelima, masih lagi berasaskan arsenicum, iaitu Arsenicum metallicum. Ini arsenicum yang kelima lah. Ada lagi rupanya remedi yang kita boleh anggap rare, tapi rare tu ada penting, ada iras-iras seperti Arsenicum album. Demikian juga Arsenicum metallicum ini dalam hal-hal yang berkaitan. Arsenicum matte, kita boleh ringkaskan dia sebagai Arsenicum matte. Dia boleh merangsang keluar penyakit jenis sifilis yang terpendam. Ini pengenalan yang cantik yang diberikan oleh Dr. Bory. Seseorang mungkin hadir dengan keadaan dia punya latar belakang dia, konstitusi dia.
ada bekasan sifilis yang terpendam. Dan mungkin sesuai dengan arsenicum metallicum. Keberkalaan sangat ketara. Okey, ini jarang kita sebut dalam pembelajaran remedi utama kita. Keberkalaan untuk remedi arsenicum met sangat ketara. Maknanya kita akan lihat pengulangan simptom-simptom penyakit. Simptom-simptom kembali berulang menurut catatan Dr. Borik, berulang setiap 2 atau 3 minggu. Okey, kalau anda ada material medikal homeopati, boleh semak terjemahan di situ. Simptom-simptom kembali berulang setiap 2 atau 3 minggu. Kelemahan. Ada kelemahan. Okey, kita tahu bahawa arsenicum ini satu remedi yang kita kerap jumpa, pastilah dia lemah bila dia kelihatan pucat. So, di sini kelemahan juga disebut. Dan bahagian-bahagian badan pesakit boleh terasa bengkak dan membesar. Okey. Besar pun boleh, membesar pun boleh. Maknanya dia boleh rasa bengkak dan besar. Disebutkan dalam bahasa Inggeris dicatat swollen feeling of parts. Apa makna swollen feelings of parts? Bahagian-bahagian itu ada perasaan membesar ataupun rasa besar daripada biasa. Kita boleh sebut begitu. Swollen feelings. Itu penting sebab itu kenyataan asal dalam bahasa Inggeris. Tapi kita lihat dalam arsenicum ini pun ada, arsenicum met ini, ada juga simptom partikular yang disebutkan. Maknanya Dr. Borik melihat kepada beberapa anggota yang wajar diberi layanan, iaitu bahagian kepala, bahagian muka, bahagian mulut, bahagian abdomen. Sebenarnya banyak lagi klasifikasi dia yang boleh dibawa sebab simptom dia ada. Umpamanya bahagian kepala, dia boleh agihkan antara minda, the mind symptoms, dengan bahagian kepala. Sebab Dr. Borik sendiri mengakui pesakit jenis arsenicum met ini, dia mempunyai semangat yang rendah. Ingatan dia lemah. Ini berkaitan dengan mind. Dia kata low spirited. Low spirit. Okay? Semangatnya rendah. Semangat lembah boleh juga sebut. Semangat lemah. Memory weak. Memory dia lemah. Okay, jarang kita jumpa arsenicum orang bicara mengenai masalah memory. Maknanya ingatan dia lemah. Desire to be alone. Dan ini kuat bagi arsenicum met. Kehendaknya untuk bersendirian. Maknanya dia suka menyendiri. Annoyed by visions. Lepas itu baru dia pergi kepada bahagian fizikal. Okay? Tapi masih lagi annoyed ni perasaan marah dia. Perasaan sakit hati dia oleh bayangan-bayangan, visi-visi. Okey, bahasa Melayu kita boleh terjemah, visi-visi itu menyebabkan dia rasa sakit hati. Dan menyebabkan dia itu ingin menangis. Okey? Boleh terima Boleh terima. Semangat rendah, ingatan lemah. Ingin menyendiri. Itu terjemahan yang saya buat di situ. Marah gusar disebabkan oleh khayalan, kemudian menyebabkan dia, khususnya wanita, menangis. Dia rasa nak menangis, dia menangis. Okey? So, the annoyed itu, saya terjemahkan di situ sebagai marah gusar. Marah sangat dengan fikiran dia tak menentu, gusar. Ataupun kita boleh sebut rasa sakit hati. Sakit hati dengan apa? Dengan khayalan yang dialami dan menyebabkan dia rasa menangis. Rasa hendak menangis. Dan dia menangis. Terasa kepala seperti terlalu besar.
Okey, kembali kepada perasaan dia terhadap fizikal dia. Kepala dia seperti terlalu besar. Okay. Sakit kepala sebelah kiri. Okay. Sakit kepala sebelah kiri dan melarat hingga ke kedua mata dan ke dalam kedua telinga. Okay. Ini tempat melarat dia. Sakit kepala dia bermula sebelah kiri, kemudian dia akan melarat pergi kepada bahagian mata dan bahagian kedua telinga. Okey. Dan kita sebut sebelumnya, iaitu kepala seperti terlalu besar. Dia terasa kepala dia besar ataupun membesar. Dan dilanjutkan oleh Dr. Borik, sakit kepala dia ni, dia fokus pada sakit kepala untuk 2-3 ayat ni. Dia kata melarat bila menunduk. Kalau pesakit itu menunduk, dia melarat. Kalau dia berbaring pun, dia akan melarat. Bengkak, edema pada dahi. Di dahinya nampak bengkak. Seperti edema. Okay? Sesuatu di bahagian dalam, mungkin cecair yang menyebabkan dia bengkak. Di bahagian dahi. Itu baru bahagian kepala. Maknanya diceritakan di situ berkaitan dengan minda dan juga kepala. Kemudian dicerita bahagian muka. Mukanya merah. Lihat, perhatikan apa yang disebut. Merah, gatal, membakar dan mengembung. Empat simptom ini ada. Merah, benda boleh nampak. Tapi biasanya merah ni kita sebut berkaitan dengan remedi lain lah daripada arsenicum mat. Iaitu seperti Apis, seperti Bell atau Bryonia. Kita cenderung menyebut mengenai merah. Dan juga kembung. Itu mungkin remedi-remedi seperti itulah. Tapi di sini arsenicum mat ni mungkin sebab metallicum dia, maka dua simptom ini ada di situ. Termasuk juga membakar yang merupakan simptom bagi arsenicum album. So merah, gatal, membakar, mengembung. Kedua mata dia bengkak dan berair. Panas membakar, lagi disebut mengenai membakar, burn. Bahasa Dr. Boriknya burn. Tapi saya sebut di situ panas membakar serta dengan koriza. Koriza ini antara simptom penting mana-mana arsenicum, khususnya arsenicum album. Kedua mata dia lemah. Waktu siang dan cahaya gas tidak menyenangkan. Mata dia lemah. Bila lemah, waktu siang. Bukan sahaja waktu malam. Biasa kita orang tua ni, waktu malam, kedua mata kita lemah. Dan kabur, kelabu. Di sini disebut kedua mata lemah waktu siang. Dan kalau ada cahaya gas memancar, dia terasa tidak selesa. Okey, arsenicum ini popular juga dengan rasa-rasa tidak selesa, gelisah-gelisah. So di sini disebut tidak menyenangkan. Okey. Mulut, lidah dia diselaputi warna putih. Dan menunjukkan ada tekapan gigi. Imprint of teeth. Okey, terjemahan kita tekapan gigi. Atau ada tanda-tanda kesan bila gigi melekat kat situ, ada kesan di situ. Mudah mendapat kesan. Lidah diselaputi warna putih dan ada tekapan gigi. Bahagian mulutnya sakit dan memborok ulcer. Ulcerate, maknanya ulcerate. Bahagian mulutnya ada ulcer dan sakit. Okey, abdomen. Berapa ramai yang online ni, live ni. Tak nampak, saya nampak Puan Junaidah je. Okey, selamat pagi. Hari ini hari Jumaat ni. Hari Jumaat, hari sangat mulia, hari yang boleh kita angkat sebagai banyak pahala kalau kita boleh berselawat pada hari ini dan melakukan banyak amal-amal yang bermanfaat. Okey, selepas bahagian mulut, Dr. Borik menceritakan bahagian abdomen. Arsenicum album, jangan lupa bahagian abdomen, bahagian perut pun dia ada impact. Tapi ini arsenicum mat. Dia cerita sakit pedih dalam hati.
rasa sakit pedih dalam hati, dia menjala ke kedua bahu dan bahagian spina, tulang belakang dia. Okey, dia ada rasa sakit pedih dalam hati, dia menjala, maknanya dia pergi ke bahagian kedua bahu dan ke dalam spina dia, tulang belakang dia. Sakit dalam limpa, dalam kawasan dalam, membawa kelipatan paha. Sakit mula-mulanya dalam kawasan limpa di dalam ni, dia pergi ke lipatan paha. Itu terjemahan yang kita berikan untuk maksud groin, bahasa Inggeris groin. Saya makan apa tadi? Adalah makan sikit. Minum kopi guarana. Itu memang kegemaran saya lah. Guarana ni top. Saya bukan sahaja kopi, ekstrak guarana pun saya ambil. Lupa juga saya beritahu, siapa yang memiliki buku Materia Medica Homeopati, di dalamnya ada dua cerita. Satu, guarana Paullinia sorbilis. Satu, guarana. Dua-dua remedi ni ada dalam tu. Dua-dua adalah sama. Paullinia sorbilis adalah guarana. Guarana adalah Paullinia sorbilis. Sebab sudah tertaip di situ, jadi saya masukkan kedua-duanya. So, terjemahan yang lebih lengkap berada dalam topik guarana. Paullinia tu, saya tak sempat repair di situ. So, kalau ada masalah bahagian Paullinia tu, refer pada topik guarana. Ini pesanan lah siapa yang memiliki Materia Medica Homeopati yang kita jual 3 jilid dengan harga 180. Sangat berbaloi, baru lagi saya hantar 2-3 hari yang lepas kepada seorang lagi pembeli. Ini yang kita iklan sentiasa, ia adalah buku top, buku Materia Medica paling top di Malaysia. Okay, dah ramai orang tulis mengenai Materia Medica. First time kita ada satu Materia Medica dalam 3 jilid, diberi kata pengantar oleh Presiden PPHM dan juga oleh Datuk Dr. Suria Khatun Osman. Ini the best lah dalam penerbitan setakat ini. Bagi saya lah, ini adalah the best, dan sempena Jubli perubatan homeopati, teori dan praktis itu juga boleh disebut the best juga untuk research dan kajian. InsyaAllah kita akan hantar ke perpustakaan universiti juga supaya buku tersebut dijadikan rujukan untuk sebarang kajian dalam bahasa Melayu khususnya di Malaysia. Okey, kita balik kepada bahagian abdomen. Sakit pedih dalam hati menjala ke kedua bahu dan spina. Sakit dalam limpa membawa ke dua lipatan paha, groin. Sakit dalam dada meluas hingga ke pinggul. Bahagian pinggul tu, dekat pinggang tu, dan bahagian limpa. Dia pergi pada bahagian limpa, bahagian pinggul, tapi dia bermula di bahagian dada. Dan last disebut oleh Dr. Bori, ada diarrhea. Remedi ini juga berguna untuk diarrhea dengan tinja yang cair panas. Maknanya tinja cair tu ada simptom. Kita tahu arsenicum berkaitan dengan membakar, di sini disebut panas. Panas bakar keluar. Burning juga di sini. Burning juga keluarnya dengan rasa membakar, serta bila dia keluar melegakan rasa sakit. Okey, ini simptom penting ni yang last ni, diarrhea. Tinja ataupun najis dia cair. Keluar cair, dia rasa membakar masa keluar, dan dengan keluarnya cecair itu kita rasa lega sakit. Maka kita boleh beri kepada pesakit berkenaan arsenicum metallicum potensi ke-6. Saranan Dr. Bori, arsenicum potensi 6. Okey, sekarang kita lihat. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Majlis Perubatan Homeopati Malaysia, MPHM, iaitu Dr. Homeopati Zainur Azmi Ahmad. Okey. Kita bercakap pasal Materia Medica, dan dia ada menyebut mengenai satu buku yang bagus, tetapi orang di Malaysia ni jarang refer. Orang di Malaysia ni jarang refer. Okey, orang di Malaysia ni jarang refer. Dalam
kes remedi ini, arsenicum metallicum, disebut oleh saya kutip lah, dan selalu pun kerap juga saya kutip apa yang disebut oleh J.H. Clark. Dan bila Dr. Zainal Azmi, Presiden MPHM, menyebutnya kepada saya, dia suka sangat buku tersebut, seharusnya menjadi rujukan, saya terfikir juga, salahkah saya terjemah buku Dr. Borik, Materi Medika Homeopati? Tapi tentu pasti tidak salah, sebab kebanyakan orang Malaysia mengguna buku Dr. W. Borik sebagai rujukan penting di bilik pengamalan. Dan bila saya terjemah tu, agak ramai juga yang order, yang pesan. Saya ingat lebih 100 buah buku juga sudah terjual. Juga melalui PPHM. Terima kasih PPHM. Dan dengan itu juga dari segi cepatnya ia terjual, jauh mengatasi buku-buku yang lain. Dan sebenarnya memang ia memberi impak yang besar dan kesan kepada orang yang merujuk kepada materi medika homeopati. Tetapi apa yang disebut oleh Presiden MPHM itu ada kaitan juga. Maknanya kita kena pelbagai dari segi buku-buku rujukan homeopati. Saya dah sebut mengenai materi medika ni. Mereka yang telah mengikuti kursus, yang sudah menjadi ahli kepada Friends Who Like HBI, dalam tu saya ada buat kuliah berkaitan materi medika selepas pertemuan dengan Presiden MPHN. Sepatutnya mereka lihat dan tonton itu. Tapi saya dapati ada 2-3 orang saja yang tonton, maknanya yang lain tu dia membisu lah. Dia tidak jenguk kepada, ataupun dia dah keluar, dia dah left group, boleh jadilah. Okay. So lihatlah, itu saya sebut mengenai apa yang saya bincang dengan Presiden PHM, dan pandangan beliau itu ada munasabah. So di sini juga sesuai dengan pandangan beliau yang melihat bahawa tulisan Dictionary of Homeopathic Materia Medica ni yang ditulis oleh J.H. Clark ini, dia kelihatan beliau menyarankan untuk kita meluaskan ilmu dalam materia medika kepada pengamal homeopati. Rujuk jugalah buku ini. So, dalam isu arsenicum metallicum ni disebut oleh J.H. Clark berguna untuk, satu disebut constipation, yang tidak disebut oleh Dr. William Borik itu. Ini pentingnya kita memperluaskan materia medika. Mungkin dengan simptom-simptom tertentu kita boleh lihat. So, ini pastinya ada pula yang WhatsApp. Okey, tak apa. Ini pastinya ada ini pastinya ada kaitan dengan simptom partikular. Saya tak nak bincang simptom partikular di sini, tapi ada sembelit, ada koriza, disebut oleh Dr. Borik, dan ia relate dengan arsenicum. Ada diarrhea, relate dengan arsenicum, disebut oleh Dr. Borik. Ini yang kita nak cari matching antara J.H. Clark dengan Dr. Borik. Eyes, affections of the eyes. Okay, tidak diberi fokus oleh Dr. Borik, tapi ada affection. Dr. Borik hanya sebut ada kaitan. Dr. Borik ada kaitan dengan sakit kepala dia tu. Ada kita sebut tadi. Tapi di sini disebut secara jelas oleh J.H. Clark, affections of the eyes boleh kita rujuk kepada arsenicum hemorrhoids. Okey, kita baca tadi Dr. Borik dia ada sebut mengenai berkaitan dengan hemorrhoids, tapi dia ada beritahu masalah diarrhea, headache, sakit kepala. Ini jelas kita baca daripada Dr. Borik tadi. Sudah jelas. Itching, ada gatal-gatal, ada sebut juga tadi kita sebut, ada sekali perkataan sebut gatal oleh Dr. Borik. Ada sciatica, ada masalah yang sakit dalam tadi kita sebut membawa ke pinggul. Dr. J.H. Clark dia mencerita mengenai sciatica dan juga sifilis. Ini jelas dalam kedua-dua materia medika ini ada disebut mengenai sifilis, dan pastinya ada kaitan dengan rangsangan untuk mengeluarkan sifilis. Ada sejarah dia bagi pesakit. So, saya nak ambil pendek saja, ringkas saja untuk kita lihat pandangan J.H. Clark. Betapa remedi ini ada kaitan dengan simptom-simptom yang disebutkan oleh Dr. Borik. Hanya saya nak ambil 1-2 saja. Pertamanya,
Dr. J.H. Clarke ni sebut symptoms of metallic arsenic are very like those of arsenicum album. Ia hampir-hampir menyerupai. Maknanya bolehlah kita sebut 90%, but not entirely. Maknanya kita boleh guna simptom-simptom yang berkaitan. Dan the following regarded as most peculiar. Okey, ini yang disebut oleh Dr. Boric tadi dari segi keberkalaan. Dan ini disebut oleh J.H. Clarke, symptoms recur every 14 days. Coryza every 21 days. Ini lagi exact. Tetapi bersamaan dengan apa yang dicatat oleh Dr. Boric, maknanya simptom-simptom itu boleh berulang dalam 2 minggu, 14 hari ataupun 3 minggu. Itu disebut oleh Dr. Boric dari segi minggu. Di sini disebut dari segi hari. Dan dia kata pains extend from one part to another. Itu tadi kita sebut beberapa kali. Sakitnya dia berkembang ataupun menjalar dari satu bahagian yang kita sebut dalam Dr. Boric daripada limpa pergi ke bahagian kedua bahu, ke bahagian maknanya dia menjalar dari satu tempat pergi ke tempat lain. Okey, maknanya dari satu tempat J.H. Clarke sebut leave one part and appear. Hilang di satu bahagian, dia timbul di bahagian yang lain. Okey, saya nak sebut juga ada banyak, boleh baca siapa yang suka menambahkan ilmu. Tapi saya nak sebut satu. Dia kata, thinking of symptoms melarat aggravate many symptoms appear on right side. Arsenicum mat. Ini penting. Arsenicum mat lights up syphilis after being many years dormant. Maknanya seseorang yang menghadapi beberapa tahun dalam keadaan sifilisnya terpendam, beri arsenicum mat, dia akan mengeluarkan balik sebab dia merangsang sifilis. Itu maknanya simptom-simptom dia akan keluar. So itu sahaja saya nak petik daripada arsenicum metallicum. Dia ada detail. Sebab itu saya bersetuju dengan Bapak Presiden kita. Maknanya lagi luas pembacaan dan lagi luas ilmu jika kita rujuk juga J.H. Clarke. Sebab J.H. Clarke ni dalam banyak remedi yang mungkin diberi perhatian simptom partikular sedikit oleh Boric, dia mengembangkan lebih banyak lagi simptom partikular. Di samping itu dia ada kegunaan klinikal dia, serta dalam setengah remedi dia ada bahagian stories dia. Stories di belakang penggunaan dan keberkesanan remedi tersebut. Seperti dulu saya pernah bicarakan mengenai arsenicum ataupun mengenai Aconitum napellus. Dr. Boric mungkin sebut satu sahaja. Dia sebut influenzinum. Tapi dalam Aconitum napellus ada disebut. Tetapi Dr. J.H. Clarke dia sebut detail. Bagaimana asas penggunaannya di waktu epidemik, bagaimana kita boleh guna. Ada detail dia sedikit. So itu satu aspek yang mungkin kita boleh lihat supaya kita dapat memperkayakan lagi material medikal kita sebagai tambahan. Tapi seperti yang saya sebut pada Presiden, kita boleh sebut apa yang kita belajar daripada red line symptoms, apa yang kita belajar daripada Allen Skin Notes yang mungkin simptom ringkas sikit, kita boleh kembangkan pada peringkat kedua, mungkin tahun 2 lah kita kata peringkat universiti dengan buku Dr. Boric. Tapi peringkat lagi atas, tahun ketiga kita masuk kepada J.H. Clarke ataupun Keynes material medikal dan seterusnya. Begitulah. Asas kita pegang, kita simpan dalam minda kita, apa kita nak refer, kita boleh rujuk kemudian kepada Dr. Boric, kemudian yang lebih tinggi lagi. Itu saja. Yang tu kena tonton dalam grup Friends of HBI. Siapa yang pernah mengikuti kursus pengenalan dengan PPHM. Automatik saya sarankan join grup tersebut, kita akan luluskan. Mereka yang tidak pernah join dengan kursus dalam PPHM memang kita tak lulus. Minta maaf lah. Ada beberapa juga
orang yang mohon, ada lama dah mohon tapi saya tak luluskan. Tetapi jika orang yang mohon tersebut, katakan dia tak ikut pengenalan homeopati bersama PHM ataupun dengan kita, tetapi jika dia ada membeli buku perubatan homeopati, teori dan praktis dengan kita, ataupun dia mungkin membeli dari pihak lain tetapi boleh menunjukkan bukti dia membeli buku perubatan homeopati, teori dan praktis, kita akan luluskan dia join Friends Who Like HBI. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Dah 2 minggu kita tidak live umum seperti ini. So, Alhamdulillah hari ini saya tengok remedi, saya rasa kena cakap lah hari ini. So, Alhamdulillah. Salam Jumaat. Banyakkan salawat. Mudah-mudahan hari ini berkat dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.